Ya. Takut ada apa-apa ya. Boleh ya. Jadi kan masuk dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini kita bertemu sekali lagi dalam siri kuliah kita tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari, yang mana kita dah bincangkan sebelum daripada ni dalam beberapa siri keutamaan kita mengikut petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pihak PQDM yang mana menganjurkan kelas ini untuk semua ahli-ahli PQDM dan juga semua yang lain yang mengikuti siri bacaan kita dari kitab Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari ini. Jadi mudah-mudahan kita ditaufikkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sunnah baginda. Insya-Allah. Kalaupun kita tak mampu, kita buat yang kita mampulah. Dan kita doa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita pergi kepada bahagian yang kedua. Bahagian kedua itulah melaksanakan salat malam dan witir. Di dalamnya ada sejumlah amalan yang termasuk dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, okey, disunnahkan untuk melaksanakan salat malam pada waktu yang utama. Okey, antara sunnahnya ialah salat malam dan juga witir. Kemudian dalam menghidupkan salat malam dan witir ni ada petunjuk pula. Petunjuk di atas petunjuk. Apa dia? Petunjuk yang pertama, salat malam tu disunnahkan pada waktu yang utama. Kalau orang tanya, bilakah waktu utama untuk salat malam ni? Jawapannya, waktu salat witir dimulakan setelah salat Isya sampailah terbit fajar. Dengan demikian, waktu salat witir antara Isya dan fajar, berdasarkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di antara Isya sehingga fajar 11 rakaat. Baginda salam setiap 2 rakaat dan salat witir dengan 1 rakaat. Muttafaqun alaih. Jadi ini kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi salat sunatnya di antara salat Isya sehingga fajar. Ya, ini fokus yang kita ambil pada waktu ni. Ini waktu dia. Okey. Bilangan rakaat nanti lepas ni. Jadi dalam ni ada juga bilangan rakaat, tapi kita tengok dulu apa yang fokus kita pada tajuk ni, ialah antara salat Isya, di antara salat Isya dan juga salat fajar. Aisyah radhiyallahu anha juga dalam hadis yang lain berkata, setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir pada awal malam, pertengahannya dan pada akhirnya. Waktu salat witirnya berakhir pada waktu sahur. Jadi
Berdasarkan riwayat ini, ada kadang-kadang Nabi witir awal malam, pertengahan malam dan akhir malam. Jadi awal ni bermula bila? Awal ni bermula selepas Isyak. Akhirnya bila? Sebelum daripada fajar. Okay. Ibnu Munzir rahimahullah berkata, dan mereka sepakat bahawa waktu witir adalah antara salat Isyak sampai terbit fajar. Baik. Itu waktu penuh, waktu penuh. Waktu bermula terbit Isyak sama. Tapi dalam awal ke, tengah ke, akhirnya, yang mana waktu paling utama untuk didirikan salat? Adapun waktu yang paling utama untuk melaksanakan salat malam adalah sepertiga malam, setengah malam. Yakni sepertiga akhir malam lah. Waktu paling utama untuk salat ni adalah sepertiga akhir malam. Maksudnya, okay, seorang membahagi malam menjadi dua, lalu salat pada tengah malam yang kedua. Dan pada akhir malam, dia tidur lagi. Jadi, ia bangun pada 1/6, ke-4, ke-5 dan tidur pada 1/6-nya. Macam mana? Contohlah kalau kita kata, bagi dua. Letaklah pukul 6 sampai Isyak pukul 8.30. Maghrib masuk pukul 7. Bermula malam 7. Subuh pukul 5.45. Sekitar dalam pukul 6 lah kita kata. Boleh kita katakan dalam pukul sekitar 12.30 tu tengah dia. Okay? So bahagi kepada 12.30. 12.30 sampailah pukul 7.30 sampai 12.30. 6 jam. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 jam. Kemudian 6.30 sampai pukul 1 lah lebih kurang. Ni pukul 1. Pukul 1 tu kira tengah malam. Sebab memang pukul 1 kita ni awal sejam kan. Sepatutnya kita pukul 12 masa tu. Okey, pukul 1 tu tengah malam. Kita bagi kepada 6. Jadi sekitar dalam pukul 1, 2, 3, 4, 5. 5.30. Pukul 6 lah kena. Dalam sekitar 4 jam setengah. Bagi pula 6. Okey. Lebih kurang dalam 50 minit. Satu pasal. Satu masa tu lah. Jadi dia kata, kalau kita bagi malam jadi 2. Lalu solat pada tengah malam yang kedua. Pada akhir malam, ia tidur lagi. Berarti dia bangun pada 1/6, ke-4, ke-5 dan tidur pula pada 1/6 yang ke-6. Lebih kurang dia qiyam tu dalam 2 jam. Sekitar 2 jam. Itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW mengikut riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah juga salat Nabi Daud. Ia tidur setengah malam. Ia bangun sepertiganya. Dan dia tidur pada 1/6-nya. Ia puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Jika seorang ingin mengamalkan sunnah ini, bagaimana dia menghitung waktunya? Jadi, waktu dihitung sejak terbenam matahari sampai 6 fajar. Yang itu kita sebut tadi. Oleh kerana itu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak datang kepada beliau waktu akhir malam di sisiku, melainkan dalam keadaan tertidur. Dengan cara ini, seorang Muslim melaksanakan salat pada waktu yang paling utama, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu tadi. Kritikal juga ni. Kamu kan tidur balik lepas subuh pula. Tapi kena jagalah, hati-hati. Itu waktu yang kita sebut ni waktu. Tapi kalau dia bimbang dan takut, dia boleh saja pilih waktu yang sebelumnya. Okey, apakah dengan demikian dia mendapatkan waktu turunnya Allah, yakni sepertiga malam terakhir? Ya, ia mendapat 1/6 ke-5. Hal itu jika malam dibahagi kepada 6 bahagian. 1/6 pertama dengan kedua sama dengan sepertiga malam pertama. 1/6 ketiga dan keempat sama dengan sepertiga malam yang kedua.
dan 1/6 dan ke-6 sama dengan 1/3 malam terakhir, iaitu waktu turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Itu berdasarkan hadis lah Nabi SAW kata Allah turun ke langit dunia. Kita kata kita beriman dengan apa yang Nabi bagi tahu, dan Allah itu maha suci dari disamakan dengan mana-mana makhluk. Orang yang bangun pada 1/3 malam setelah tengah malam, maka ia akan mendapati 1/3 akhir pada 1/6/5. Ini cerita semua bahagi-bahagilah ni. Ringkasannya kita kata. Waktu salat pada waktu malam, keutamaan dalam waktu salat malam ada 3 tingkatan. Jadi caranya macam mana? Yang pertama, tidur dulu setengah malam yang pertama. Kemudian bangun 1/3 malam yang kedua. Kemudian tidur pada 1/6 malam seperti yang dijelaskan yang telah lalu. Hadis yang kita sebut tadi. Yang kedua, tingkatan yang kedua, bangun pada 1/3 akhir malam. Dalilnya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita tabaraka wa taala turun ke setiap malam ke langit dunia. Saat berbaki tersisa 1/3 malam terakhir. Dan Allah berfirman, siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan kabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampuninya. Begitu pula hadis yang Jabir yang akan datang. Jadi, hadis ini merujuk kepada qiyam 1/3 malam yang terakhir. Ini yang kedua. Okey. Adapun berkaitan dengan Allah turun ke langit dunia pada setiap malam ini, kita serahkan pendetilannya kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Esa, dalam keadaan Allah tidak menyerupai mana-mana makhluk, tapi kita beriman dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Okay, jika khawatir tidak terbangun pada akhir malam, maka berpindah kepada tingkatan yang ketiga. Apa tingkatan ketiga? Salat pada awal malam atau bila saja pada waktu malam sesuai dengan kemudahan. Dalilnya hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang khawatir tidak bangun pada akhir malam, hendaknya dia salat witir pada awalnya. Barang siapa yang bertekad untuk bangun pada akhirnya, maka hendaknya ia salat witir pada akhir malam. Sesungguhnya salat pada akhir malam itu disaksikan dan itu lebih utama. Begitupun hal ini berdasarkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, Abu Darda dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Masing-masing dari mereka berkata, kekasihku mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara, antaranya aku salat witir sebelum tidur. Jadi, ketiga-tiga tu sebenarnya daripada sunnah belaka. Bangun akhir malam pun waktu terbaik, tengah malam pun masih okey, dan awal malam pun masih lagi berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita tengok kekuatan yang ada pada kita. Kalau kita kuat untuk bangun di akhir malam, 1/3 akhir atau 1/3 1/3 yang kedua tu, tapi bahagian antara akhir pukul 2 sampai pukul 4, bangun pada masa tu, kemudian rehat balik sampai pukul 5.30, kemudian kita bangun pula untuk solat subuh, itu bagus. Yang kedua, kalau kita tak mampu bangun pukul 2 atau pukul 3 tu, kita bangunlah pukul 4. Kita tidur, bangun pukul 4, pukul 5. Sampai subuh. Tak rehat dah. Tapi kalau kita tak mampu juga yang tu, maka kita solatlah di awal waktu lepas isyak sebelum daripada tidur. Tak kira kita tidur pukul 11 kau, kita tidur pukul 12 kau, sebelum daripada kita tidur tu, kita bangun dulu, kita solat dulu beberapa rakaat dan kita solat witir. Kalau kita tak mampulah. Baik. Jadi kesemua itu ada panduan daripada agama syariat kita. Yang seterusnya sunnah dalam bab solat malam ni ialah disunnahkan solat 11 rakaat. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam
inilah bilangan rakaat yang paling sempurna berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah jumlah rakaat baik pada bulan Ramadan atau selain daripadanya lebih daripada 11 rakaat. Dan ada juga riwayat katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat. Ada yang kata 13 rakaat juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat, melakukan witir dengan 5 rakaat darinya. Baginda tidak duduk sama sekali kecuali di akhirnya. Maknanya tidak duduk sama sekali kecuali di akhirnya ni. Ini penjelasan kepada salat witir, tuan-tuan. Ini penjelasan kepada salat witir. Apa maksud salat witir ni? Kalau dia salat 5 rakaat sekalipun, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, tidak ada tahiyat awal. Itu maksud tidak duduk sama sekali kecuali di akhirnya, rakaat akhir baru tahiyat. Baru ni ada saya pergi solat witir, solat tarawih lah dekat kampung tu, balik. Saya dia tanya, Ustaz nak solat 2 salam ke 1 salam? Saya kata terpulang lah. Lepas tu dia kata, kalau solat 1 salam, okey boleh lah. Ataupun saya lupa, dia kata 1 salam lah. 1 salam saja. Jadi imam tu dia solat 1 salam. Dia pun duduk tahiyat awal. Kerana sangka dia solat witir tu 3 rakaat sama dengan solat maghrib 3 rakaat. Tapi yang sebenarnya salah. Tidak. Solat witir kalau solat 3 rakaat, salam hanya ada pada terakhir, tahiyat pun ada pada terakhir. Tidak ada tahiyat awal. Kalau solat witir 5 rakaat, 1, 2, 3, 4, tidak ada tahiyat awal. Kemudian di akhirnya baru tasyahud akhir. Ini maksud perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Terdapat pula hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada malam itu 13 rakaat, kemudian baginda tidur. Para ulama berbeza pendapat dalam 2 rakaat yang dimaksudkan dalam riwayat-riwayat yang menyebut 13 rakaat. Kerana Aisyah radhiyallahu anha menginformasikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat lebih daripada 11 rakaat. Jadi ada yang kata, tadi kata 11, macam mana jadi 13 tu? Yang 2 lagi tu apa? Ada yang mengatakan 13 tu termasuk daripada sunat fajar. Ada yang mengatakan 2 rakaat yang ringan, yang dengannya Nabi SAW membuka salat malamnya. Sebagaimana hal itu terdapat dalam hadis. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Yang lebih tepat, wallahu ta'ala alam, bahawa ini termasuk dalam variasi salat witir. Yang paling baginda sering lakukan adalah dengan mewitirkan salat dengan 11 rakaat. Jadi terkadang baginda mewitirkan dengan 13 rakaat, dan dengan ini kita mengkompromi antara hadis-hadis yang ada. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 dengan 13 ni yang tambahnya salat witir. Ada salat witir Nabi salat 1, ada salat witir Nabi salat 3, ada salat witir Nabi salat 5. Itu bergantung kepada keadaannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir kepada kebanyakan waktunya dengan 11 rakaat. Kemudian yang 13 tu ada kata apa? Salat ringan juga. Ada yang kata salat sunat fajar. Jadi 11 tu kebanyakannya 11. Di dalam bab salat malam juga disunatkan untuk memulai salat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Salat ringan dulu. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pada malam hari untuk salat, baginda mulakan 2 rakaat yang ringan. Salat dulu ringan, kemudian baca panjang. Ringan di sini maknanya baca pendek lah. Sebab Nabi ni biasa kalau salat malam baca panjang. Jadi Nabi salat baca pendek. Kemudian disunnahkan membaca doa iftitah yang terdapat di dalam hadis-hadis untuk salat malam. Disunnahkan membaca doa iftitah yang terdapat dalam hadis-hadis untuk salat malam. Apa yang datang dalam hadis di Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, baginda membuka salatnya dengan bacaan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah
anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqqi bi'idnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Baik, jadi ni doa dia tulis Rumi ni. Kalau nak baca nanti dia ada versi bahasa Arab, kita pilih yang itulah. Ni ambil betul-betul. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nombor hadis 770. Jadi ini antara panggil iftitah yang dibacakan dalam solat malam. Kalau boleh kita hafal lah iftitah ni. Kita hafal iftitah ni. Dan pada iftitah ni ada kebaikan yang besar juga. Kerana pertama dia memang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sahih dalam riwayat Imam Muslim. Yang kedua, inti kepada doa tu sebenarnya ada minta petunjuk dalam perkara yang diperselisihkan. Jadi kalau kita ni antara tempat kita nak minta penyelesaian masalah kita ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta penyelesaian masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada apa yang diperselisihkan. Pada apa yang diperselisihkan. Maka antara maksud dia ialah ya Allah Rabba Jibril, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui urusan gaib dan yang nampak, yang zahirlah. Engkau menghukumi hamba-hambamu kelak dalam urusan yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku kebenaran dalam urusan yang diperselisihkan. Sesungguhnya engkau yang mampu memberi hidayah, petunjuk kepada siapa sahaja yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Okay? Kepada jalan yang lurus. Tunjukkanlah kebenaran kepadaku, ya Allah. Jadi ayat ihdinas siratal mustaqim tu kita baca dah tiap-tiap hari dah. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tiba-tiba rupanya ada dalam doa iftitah Nabi permohonan minta juga petunjuk. Terutamanya petunjuk apabila kita berselisih pendapat. Sebab tu saya katakan doa iftitah ni antara doa iftitah yang baik untuk kita baca. Pertama, kerana dia sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua kepada isi dia tu seolah-olah bila kita minta solat tu, solat kita sebenarnya kita minta petunjuk daripada Allah pada apa yang kita perselisihkan zaman kita duduk hidup ni. Gitu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu yang pertama, doa yang pertama. Doa yang kedua, ada lagi doa iftitah lain. Hadis dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tahajud, baginda biasanya membaca, ya Allah, dia tulis kok gini pula tak? Kalau kita tengok Allahumma nak baca macam mana tu? Tapi sebenarnya dia nak memudahkan kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita mampu, kita baca yang bahasa Arab lebih afdal lah, lebih bagus, makhraj dia pun kita tahu. Tapi bunyi dia macam mana? Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi walakal hamdu rabbus samawati wal ardi wa man fihinna antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun was-sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta a'lan wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Panjang tu. Kalau kita nak baca tu biar baca Arab lah mudah, nanti salah pula baca Melayu tu, makhraj pun kita tahu dah. Walakal hamdu tu. Hamdu ko hamdu.
Nurus sama. Kalau Arab ni kita tahulah. Du tu dal ke, dot ke, ha tu ha nipis ke, ha pedas ke, ha bulat ke, ha tebal. Tu baca yang Arab lah mudah. Cuma maknanya bagus. Yang Arab tu ada dalam apa? Hisnul Muslim pun ada. Ni. Baik. Kalau nak cari dalam ni, Sahih Muslim ni ada nombor dia ni. Sahih Muslim, Bukhari pun ada. Nombor hadis 7499. Sahih Muslim 768. Baik, kemudian dalam solat malam disunatkan untuk memperlamakan berdiri, rukuk dan sujud sehingga rukun-rukun perbuatan dalam solat waktunya sama. Yang ni berdiri pun lama, rukuk pun lama, sujud pun lama sehingga rukun-rukun ni dianggap lebih kurang je kadar dia. Dan disunatkan melaksanakan sunnah-sunnah dalam bacaan. Itu sunat macam mana baca? Baca dengan tenang, tidak cepat, tidak lambat. Jadi memotong bacaan satu ayat. Yang ni jangan baca laju sambung-sambung dah. Baca satu-satu. Maksudnya tidak membaca 2 ayat sekaligus atau 3 ayat tanpa berhenti, tetapi berhenti pada setiap ayat. Kemudian yang ketiga, manakala melewati ayat tasbih, maka dia tasbih. Allahu Akbar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Contohnya. Innahu kana tawwaba. Bila ayat fasabbih tu, subhanallah. Dia mengikut apa yang Allah Ta'ala kata. Wa kabbirhu takbira. Allahu Akbar. Bila dia tasbih. Bila ayat memohon sampai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dia berhenti sekejap, dia doa lah dia. Ya Allah, tunjukkanlah aku ya Allah. Tadi doa dalam solat, dalam rukuk dia, dalam sujud dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dia dah. Baik, semua ni dalilnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, baginda mula dengan surah Al-Baqarah. Mana Nabi baca? Bismillahirrahmanirrahim. Hudzaifah solat dengan Nabi. Dia pun Nabi SAW baca surah Al-Baqarah. Dia kata apa? Mungkin baginda sampai 100 ayat ni rokok ni. Sampai ayat 100 Nabi sambung lagi. Sudah dia kata. Sudah bahasa kita lah. Dia kata mungkin Nabi solat satu surah ni Al-Baqarah dalam satu rakaat. Dia pun semayang. Sampai habis surah Baqarah, Nabi tak rokok lagi. Sudah dia kata. Dia kata, Nabi pun mula membaca surah An-Nisa. Nabi baca surah An-Nisa sampai habis. Kemudian Nabi baca surah Ali Imran sampai habis. Ya Allah Akbar. Baginda membaca dengan tenang. Jika baginda melewati ayat yang padanya terdapat tasbih, baginda bertasbih. Bila melewati ayat permohonan, baginda memohon. Jika melewati ayat perlindungan, baginda meminta perlindungan. Kemudian baginda rukuk, Nabi baca Subhana Rabbiyal Azim. Lamanya baginda rukuk hampir sama dengan berdirinya. Kalau baginda qiyam lama, rukuk lama lagu tu, ya Allahu Akbar. Macam mana lah padahlah Nabi ni bekak kaki pun. Okay. Kemudian dia bangun, sami Allahu liman hamidah. Berdiri cukup lama. Hampir lama dengan rukuk tadi. Maknanya rukuk tadi tak sama dengan qiyam lah. Lebih kurang je. Ni i'tidal sama lama dengan rukuk. Lalu baginda sujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la. Dan sujud baginda hampir sama dengan berdirinya. Allah lamanya sujud. Kita ni kalau sujud lama sikit je lama. Allah. Mulalah gelisah macam-macam lah kita duk fikir. Kenapalah imam ni lama sangat ni? Aku dah nak tercabut biji mata aku. Dia kata macam tu. Ada yang kata macam tu, tuan-tuan. Ada. Bila kita salat panjang, rukuk lama, sujud lama, dia kata, kenapalah ustaz baca panjang-panjang? Pendek-pendek sudahlah ustaz. Kalau baca panjang, lama pula lenguh kaki saya. Kalau rukuk dan sujud lama, nak tercabut biji mata saya, dia kata. Nak tercabut biji mata dia kata. Ya Allahu Akbar. Nak cabut biji mata. Lama sangat duduk sujud.
Nak tercabut biji mata dia. Allahu Akbar. Mungkin dia sakit mata, masa tu sakit sungguh lah kan. Kalau orang sakit mata, waktu sujud sakit lah mata dia. Tapi dalam keadaan biasa begitulah sifat solat Nabi dalam solat malam ni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia ditanya tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata baginda membaca satu ayat per ayat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul. Ar-Rahmanir-Rahim. Betul. Maliki yaumiddin. Satu ayat. Dia tak gopoh lah. Ibnul Qayyim berkata, rahimahullah, baginda biasanya memotong-motong bacaan, iaitu berhenti pada setiap ayat. Baginda mentartilkan bacaan surah sehingga surah yang terpanjang darinya. Baginda terkadang salat subuh membawa satu ayat yang diulang-ulang sampai baginda salat membawa satu ayat yang diulang-ulang sampai waktu subuh. Dia juga berkata baginda terkadang membaca dengan sir dalam salat malam, terkadang dengan jahar. Terkadang baginda memperlamakan berdiri dan meringankannya witir pada akhir malam, dan ini yang paling baginda sering lakukan. Dan baginda witir pada akhir malam, pada awal malam dan pada pertengahan malam. Okey, itu jadi sudut bilangan dia lah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sambungan lagi. Bila kita solat malam ni, kita sunat solat 2 rakaat salam pada setiap 2 rakaat. Kita solat malam ni boleh je kalau kita nak sambung-sambung. Macam solat siang kita boleh sambung-sambungnya. Malam ni kita digalakkan untuk solat 2 rakaat. 2 rakaat. Kerana Nabi SAW bila ditanya bagaimanakah salat malam, Nabi kata salatul laili mathna. 2. Jika engkau khawatir masuk waktu subuh, maka witirkanlah dengan 1 rakaat. Jadi ini panduan Nabi. Kalau kita nak salat malam, paling minimal kita salat 2 rakaat. 2 rakaat itu dia okey. Jangan kali kita kata kajian aku nak salat 4 rakaat terus. Tak. 4 rakaat terus tidak menjadi satu sunnah. Nabi SAW dia salat 2 rakaat. Lepas tu ada riwayat yang sebut 4 tu, tapi berdasarkan riwayat ini maknanya Nabinya salat 2. Kalaupun dia salat 4 tu maknanya dia cepat-cepat, ataupun 2 tu dipanggil package. Yang ni salat 2 jadi 4 lama, kemudian rehat pula jadi salat pula jadi 4. Gitu. Maksud 2 adalah salat 2 rakaat, salam pada setiap 2 rakaat, dan tidak salat sekaligus 4 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahawa dia bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat di antara selesai waktu Isyak sehingga waktu fajar 11 rakaat, salam setiap 2 rakaat, dan witir dengan 1 rakaat. Dengan 1 rakaat. Baik, disunnahkan membaca tertentu pada 3 rakaat terakhir ni solat witir lah. Rakaat witir ni, rakaat pertama baca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua baca Qul ya al-kafirun, rakaat ketiga baca Qul huwallahu ahad. Ini semua berdasarkan dalil dari Nabi SAW bahawa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW biasa witir dengan Sabbihisma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun, dan Qul huwallahu ahad. Jadi ini sunat dibacakan waktu kita salat witir. Okey. Disunnahkan melakukan kunut sewaktu-waktu. Kadang-kadang kita sunat juga baca waktu witir ni doa kunut. Okey, terkadang dikerjakan, terkadang tidak. Syekhul Islam Ibn Taymiyah memilih pendapat lebih utama untuk sering tidak dikerjakan. Ibn Taymiyah kata lebih selamat tidak dikerjakan. Alasannya kenapa dia kata macam tu, sedangkan kita baca tadi hadis nampak seolah-olah
kita nampak seolah-olah kunut tu seolah-olah tekan sekali lagi. Yang dimasukkan di sini ialah berdoa. Itu pada rakaat ketiga dibaca padanya surah Al-Ikhlas. Kunut dalam witir hukumnya sunnah, terkadang dikerjakan, terkadang tidak. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memilih pendapat lebih utama supaya tidak dikerjakan. Alasannya banyak hadis yang menerangkan tentang witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah, daripada Ummu Salamah, daripada Ibnu Abbas, daripada Hudzaifah dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Namun tidak disebut dalam hadis-hadis tersebut baginda melakukan kunut witir. Aisyah radhiyallahu anha termasuk yang paling sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian dia tidak memberitahu bahawa baginda kunut dalam witirnya. Jadi pada kebanyakannya mereka tidak membaca, tidak menyebutkan asas kunut dalam witir. Maka apakah kunut valid daripada sabda Nabi atau daripada perbuatan baginda? Okey, ni kunut witir ni, kunut witir ni. Masalahnya apakah kunut valid dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari perbuatan? Jawapannya sabda pun ada, perbuatan pun ada. Di mana Nabi SAW perbuatan baginda, hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW kunut pada witir sebelum rukuk. Jadi ini perbuatan Nabi, ada menunjukkan Nabi ini witir sebelum rukuk. Yang kedua daripada perkataan Nabi SAW, di mana Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku bacaan yang aku baca dalam witir, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, wa la yadhillu man walait, innahu la yadhillu man liman malait. Walait ni tabaraka wa ta'ala ilai wa ta'alai, tabarakta wa ta'alaita. Jadi ini pendapat pertama, boleh valid kunut witir ni. Pendapat kedua, tidak valid daripada Nabi SAW kunut salat witir, sama ada sabdanya ataupun perbuatannya. Jadi hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang lalu, yang ia adalah dhaif, dinilai dhaif oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Munzir. Hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhu adalah hadis hasan sahih, hadis yang sahih. Namun lafaz kunut witir dalam hadis tersebut syadz. Okey, diriwayatkan Ahlus Sunan dari jalur Abi Ishaq dari Buraid bin Abi Maryam dari Abul Hawra dari Hasan. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis tersebut dari Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Buraidah bin Abi Maryam dengan lafaz baginda sallallahu alaihi wasallam sering baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada kami lah. Allahumma hdini fi man hadait. Mereka berkata inilah yang mahfuz, yang benar, kerana Syu'bah lebih thiqah dari semua yang meriwayatkan dari Buraidah, maka riwayatkannya Syu'bah dikedepankan dari selainnya. Faham ke tak tu? Jadi istilah kunut witir tu, ada ke tak ada jawapan dia? Jawapan dia sebahagian kata ada, sebahagian kata tak ada. Jadi dikata Imam Ahmad kata di sini ada, dalilnya ada. Okey. Ibnu Khuzaimah rahimahullah berkata hadis ini diriwayatkan oleh Syu'bah dari bin Hajjaj dari Buraid bin Abi Maryam dalam kisah tentang doa, namun tidak disebutkan kunut, juga disebutkan witir. Namun tidak disebutkan kunut, juga tidak disebutkan witir, dan Syu'bah lebih hafal. Andai hadis ini valid dari Nabi SAW bahawa baginda memerintahkan untuk kunut dalam witir atau baginda melakukan kunut dalam witir, maka oleh itu tidak boleh bagiku menyelisih Nabi SAW, namun aku tidak mengetahui hal itu valid ataupun tidak. Okey.
Jadi apa yang paling utama kita ni macam mana kita mengikut panduan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak mampu tu ada kalau ada panduan lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kurang daripada yang pertama, dia tetap juga kita nak ikut. Okey, kita nak apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Tapi dalam bab kunut witir ni ada pertikaian lah, ada pertikaian. Okey. Sebelumnya Imam Ahmad rahimahullah berkata tidak sah dalam masalah ini satu hadis pun daripada Nabi. Jadi dalam bab ni Nabi ni tidak ada riwayat yang sahih tentang bab solat witir ni. Sorry, kunut dalam bab witir. Pendapat yang kedua ni kata tidak sah dalam masalah ini satu pun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua ini adalah lebih kuat, wallahu alam, tapi valid daripada para sahabat, mereka pun berkunut dalam witir. Atau ditanya tentang kunut, dia berkata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Valid dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmizi, beliau mengatakan hadis hasan. Valid juga dari Ibnu Umar dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Itu bab kunut ada ke tidak ada. Kemudian kalaupun ada, nak kunut sebelum mana? Nak kunut sebelum rokok ke lepas rokok? Maka dia hadis yang ada kunut ni selepas daripada rokok. Okey. Ada yang kata sebelum rokok pun boleh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Abzar radhiyallahu anhu. Dia kata di salat belakang Umar pada salat subuh, aku mendengar beliau membaca surat sebelum rukuk mengucapkan Allahumma iyyaka na'budu. Ada yang mengatakan setelah rukuk. Jadi bab witir ni ada kata sebelum, ada kata selepas. Kita ni hak ikut je lah. Tak Iman kata lagu mana buat lagu mana kita. Tak. Ada yang mengatakan setelah rukuk mereka berdalil hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat baginda mengangkat kepalanya dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, kemudian membaca doa untuk mereka yang dengan menyebutkan nama-nama mereka. Begitu pula hadis Anas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari diriwayatkan padanya setelah rukuk. Pendapat yang lebih kuat urusannya ialah urusan yang luas sebelum rukuk atau selepas dalam rakaat terakhir boleh dikira sebagai doa kunut. Okey, kunut witir. Imam Bukhari membuat bab kunut sebelum rukuk dan setelahnya. Akan tetapi kunut setelah rukuk lebih banyak hadis-hadisnya sebagaimana yang ditugaskan oleh sekelompok para ulama sehingga didominankan atas kunut sebelum rukuk. Jadi kebanyakan orang ini kunutlah dalam mazhab Syafi'i dia ambil 15 akhir Ramadan sahaja. Okey, kalau ulama lain mazhab Hambali sebagai contoh setiap malam adalah disunatkan untuk baca doa kunut dalam witir. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita skip sikit yang ni. Masalah, apakah mengangkat tangan dalam kunut witir? Ya, jawapan dia benar. Inilah pendapat jumhur ulama, bila kita witir, solat kunut dalam witir kita angkat tangan. Okay. Kemudian nak baca apa dimulakan dengan kunut witir ni? Dimulakan dengan Allahumma hdini fi man hadait. Dan telah dijelaskan bahawa hadis yang sahih dalam masalah ini tanpa penyebutan kunut witir. Pun begitu andai redaksi ini sahih, hadis ini tidak berarti disunnahkannya melalui kunut witir dengan doa Hasan radhiyallahu anhu. Yang rajih kunut dimulai dengan hamdalah, yakni alhamdulillah dulu, selawat kepada Nabi, kemudian doa. Kerana itu seperti lebih dikabulkan. Jadi kalau kunut witir ni, kalau tak boleh baca yang tu dulu pun, boleh saja kita buat awalkan sujud tu dengan puji-pujian kepada Allah
kemudian kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru kita berdoa seperti yang kerana yang seperti ini lebih dikabulkan oleh Allah. Sehingga dalam ditunjukkan oleh hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berdoa dalam salatnya namun tidak berselawat ke atas Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun bersabda, orang ini terburu-buru. Lalu dia memanggil laki-laki itu dan berkata kepadanya, juga kepada selainnya, jika salah seorang di antara kalian berdoa, hendaknya ia memulai dengan tahmid, pujian kepada Allah, lalu berselawat kepada Nabi. Kemudian berdoa setelah itu sekehendaknya. Jadi kembali kepada ni, dalam bab doa ni, bab doa boleh saja seorang itu memulakan dengan puji-pujian. Boleh juga dipuji-pujian, disebut alhamdulillah, macam tadilah, Allahumma lakal hamdu kulluh. Ataupun dia doa, kemudian selawat, kemudian doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, kemudian doa lagi yang dia nak dapat. Ibnu Qayyim rahimahullah kata, yang disunnahkan dalam doa adalah dimulai dengan tahmid dan puji-pujian sebelum dia mengutarakan keperluannya, lalu dia meminta keperluannya sebagaimana dalam hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Jadi maknanya kata dalam kunut witir pun boleh kita sebut hamdalah dulu, bahkan digalakkan kerana umumnya hadis Fadalah yang kita sebutkan tadi. Itu Nabi suruh baca puji Allah dulu, selawat kepada Nabi, barulah minta. So dalam kunut witir pun kita buat macam tu. Tu kata sini, kalau kunut witir kita mula. Boleh saja kita Allahumma hdini fiman hadait tu, tapi kalau kita nak baca Alhamdulillahumma lakal hamdu kullu wa ilaika ya'udul amru kullu, ataupun kita baca doa-doa lain yang ada padanya puji dan selawat pada Nabi, barulah kita baca. Baik, persoalan lepas kunut sapu wajah ke dengan kedua tangan? Jawapannya tidaklah. Ini pun alhamdulillah semua kita dah tahu dah. Kemudian lepas daripada kita salat, kita witir, kita disunatkan juga berdoa. Ingat ni, berdoa sepertiga akhir malam, kerana inilah waktunya Allah menawarkan keampunan, Allah menawarkan permohonan hajat, dan Allah menawarkan pengabulan doa kepada sesiapa yang dia nak bagi. Dan yang terakhir setelah daripada witir, kita baca Subhanal Malikul Quddus 3 kali, suara diangkat pada yang ketiga. Yang ni kadang-kadang kita jarang buat lah. Kadang-kadang saya pun kadang-kadang terlupa muka kita solat. Kalau solat jemaah tu tak apa kita ingat. Kalau solat seorang-seorang Assalamualaikum, kadang lupa nak baca Subhanal Malikul Quddus. Padahal disunatkan kita baca. Okey, dalam bab itulah, bab solat. Habis. Selain daripada itu, disunatkan juga membangunkan keluarga untuk qiyamul lail. Ini berdasarkan Nabi SAW kata, bagaimana Nabi kejut Aisyah. Aisyah kata, Nabi ni solat malam, aku tidur memanjang ke arah kiblat. Jika hendak baginda nak melakukan solat witir, baginda membangunkan aku. Jadi Nabi bangunkan Aisyah untuk qiyamul lail. Okey. Disunatkan bagi orang yang salat untuk melakukan salat malam dengan cara yang paling nyaman. Tenang, duduk. Jangan paksa dirilah. Jangan yang paksa diri. Tengok keadaan yang sekemampu dia. Mampu dia. Kalau dia mengantuk, dia tidur. Tapi kalau kita ngantuk somor-somor ni, lagu mana? Dan ada pula bab, kalau dia terlewat qiyam, boleh dia ganti dengan salat duha. Siang hari tu katanya, disebutkan, siapa yang terlepas salat qiyamul lail, dia tambah pada salat duha. Okey. Dia tambah pada salat duha. Sebagaimana contoh di sini, orang terbiasa salat witir 3 rakaat. Dia ketiduran sehingga terlewat salat witir atau sakit tidak dapat melakukan salat tersebut, maka hendaklah dia mengganti pada siang hari dengan 4 rakaat. Jika dia salat 5 rakaat, ganti dengan siang hari 6 rakaat. Begitulah seterusnya.
Nabi SAW pernah melakukan itu kerana kebiasaan baginda salat witir dengan 11 rakaat. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan beliau jika ketiduran atau sakit dan tidak mampu melaksanakan qiyamul lail, baginda salat pada siang harinya 12 rakaat. Maknanya Nabi ganti tepat qiyamul lail itu dengan salat duha ataupun siang antara subuh, lepas subuh terbit matahari dengan zuhur. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, agak-agak itulah yang dapat kita bincangkan antara sunnah Nabi sebelum fajar. Ni kita akan sambung pula pada pertemuan yang akan datang, sunnah Nabi selepas atau pada solat fajar. Waktu fajar tu. Solat Nabi pada waktu fajar. Okey. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua dan mempertemukan kita pada sesi yang lain. Allah mentaufikkan kita agar kita dapat beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tandas. Dengar, tak dengar? Tak tutup lagi. Oh, dengar lah saya. Malu lah nak.